Khianat pada diri sendiri ni ramai di kalangan kita tak sedar. Kita sedang buat khianat pada diri sendiri. Kan kita berjumpa dengan ibu-ibu yang dia puji anak dia, Ustaz, anak saya mencuri tak, menipu tak, zina tak, minum arak tak, sembahyang pun tak, puasa pun tak, dia panggil. Hidup dalam keadaan sebetar. Dalam hidup memang dia tak curi barang orang, memang dia tak khianat pada orang, tapi dia sedang buat khianat pada diri sendiri. Ramai di kalangan kita macam ni. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Dan orang-orang yang telah dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan dia melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Sewaktu mana dia mati tersebut, malaikat tanya padanya. Bila dia masuk saja dalam kubur, malaikat mula tanya pada dia, qalu fi ma kuntum, kenapa kamu mati macam keadaan yang sebegini? Lalu dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Wahai malaikat, kami di kalangan manusia yang lemah sewaktu mana kami hidup di atas dunia dahulu. Lalu malaikat tanya balik padanya, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah Allah telah jadikan bumi itu luas sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu? Mengapa kamu tidak boleh berhijrah sewaktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu? Faulaika ma'wahum jahannam. Lalu dijawab, kesudahan kamu ialah disediakan neraka jahannam. Wasa'at masira, dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah pada mereka tersebut. Surah An-Nisa ayat yang ke-97. Yang dihormati imam, pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah di atas nikmat panjangnya usia kita, di mana kita hampir berakhir saja tahun kalender yang disebut dengan kalender Islam ini, bulan Zulhijjah, dan kita akan bakal masuki bulan yang disebut dengan bulan Muharram, kalender tahun baru dalam kalender Islam. Masuknya tahun baru ini bukan bererti kita berada semakin lama kita hidup di dunia ini, tidak. Tetapi masa kita semakin dekat dan semakin dekat untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah. Maksudnya dalam hidup kita, jangan kita fikir kerana lamanya kita hidup di atas dunia ini maka kekallah kita di atas dunia ini, tidak. Tetapi lamanya hidup ini menandakan semakin hampir kita untuk menghadap di hadapan Allah. Tapi oleh kerana hidup di atas dunia ini satu keadaan yang melekakan, dunia kita yang kita tinggal sekarang ini penuh dengan perhiasan-perhiasan, sehingga kan ada di kalangan kita ingat bahawa dunia ini sudah menjadi matlamat dalam hidupnya. Dunia menjadi satu kejaran dalam hidup mereka. Ramai di kalangan kita sampai peringkat mereka tak solat, mereka membuka aurat. Ramai di kalangan umat manusia ni sampai peringkat lawan syariat. Bila kita tanya kenapa? Kerana bagi mereka inilah nilai kehidupan yang sebenar.
Sedangkan Allah ajar dalam hidup kita ni, hidup ini bukan di dunia ini keutamaan, tidak. Bahkan dalam doa kita sentiasa diajar supaya sebut Allahumma la insya illa insyal akhirah. Dalam doa kita sebut, ya Allah, saya tak nak hidup kecuali yang hidup yang paling bernilai dalam hidup kita adalah hidup di akhirat. Dalam doa kita sebut demikian. Allah pun ajar pada kita. Allah sentiasa ingatkan kita, walil akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal dalam hidup kami. Segala nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita di dunia ini tak boleh nak lawan dengan nikmat akhirat. Segala azab-azab yang kita rasa sengsara di dunia ini tak boleh nak rasa jauhnya azab sengsaranya di akhirat. Nak gambarkan tentang keadaan yang Allah jadikan pada kita. Tapi oleh kerana hidup kita ni, ramai di kalangan kita ni terperangkap dengan perangkap-perangkap dunia. Kita ni macam terlekat dengan lekat-lekatnya dunia, sehingga kan kita tak perasan apa benda yang berlaku dan apa yang patut kita dapat sepanjang kita hidup untuk menuju ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang saya baca sebentar tadi, ayat yang Allah gambarkan tentang keadaan di mana ada di kalangan umat manusia ni yang dia hidup di atas dunia sampai peringkat dia rasa bahawa dunia ni jadi keutamaan pada dia. Tahu-tahu satu hari dia mati. Mati ni mati macam mana? Mati dalam keadaan yang dia buat khianat pada dirinya sendiri. Mati yang buat zalim pada diri sendiri. Seringkali saya sebut yang ni. Ramai di kalangan kita ni, dia boleh jadi dia tak buat jahat pada orang. Dia tak buat jahat pada orang dan dia tak khianat pada orang. Ada orang yang macam ni. Tapi dia hidup dalam keadaan dia buat khianat pada diri sendiri. Khianat pada diri sendiri ni ramai di kalangan kita tak sedar. Kita sedang buat khianat pada diri sendiri. Kan kita jumpa dengan ibu-ibu yang dia puji anak dia. Ustaz, anak saya mencuri tak, menipu tak, zina tak, minum arak tak, sembahyang pun tak, puasa pun tak. Hidup dalam keadaan sebentar. Dalam hidup memang dia tak curi barang orang, memang dia tak khianat pada orang, tapi dia sedang buat khianat pada diri sendiri. Ramai di kalangan kita macam ni. Hidup ni memang kita tak buat khianat pun pada orang, tapi kita sedang buat khianat pada diri sendiri. Allah cerita orang macam ni ramai. Kita tanya siapa orang yang macam tu. Biasakan anda sebut di antara orang yang macam tu orang yang dengar azan tapi tak datang sembahyang berjemaah. Dia buat khianat, bukan dia buat khianat pada orang, dia buat khianat pada diri sendiri. Orang yang ada duit tapi dia tak infak di jalan Allah, dia bukan khianat pada orang, dia buat khianat pada diri sendiri. Sepatutnya duit-duit yang Allah bagi pada kita, rezeki yang Allah bagi pada kita gunakan untuk kerja agama. Tapi sayang, kita tak guna untuk kerja agama. Kita banyak guna untuk benda yang kita nak kena tinggalkan, untuk dunia. Maknanya kamu sedang buat khianat pada siapa? Kamu sedang buat khianat pada diri kamu sendiri. Dia ada masa, tapi dia habis masa dia duduk depan TV, habis tengok cerita-cerita, habis satu cerita, habis dalam hidup dia. Dia buat khianat pada siapa? Dia buat khianat pada diri dia sendiri. Ramai di kalangan kita ni begitu. Dia terperangkap, habis masa main game, habis masa dalam hidup dia dengan benda-benda yang tak ada manfaat pada diri dia, lepas pada kematian. Macam malam ni kan, orang yang tak hadir di majlis ilmu ini, dia bukan buat khianat pada orang. Dia kata padan muka ahli masjid kerana aku tak datang. Dia ingat ke kita ni terkesan dengan dia? Tak. Kamu bukan buat khianat pada diri ahli masjid, tak. Kamu sedang buat khianat pada diri kamu sendiri. Start daripada majlis ilmu bermula. Imam Syafi'i sebut, start daripada majlis ilmu bermula. Dia tahu ada majlis ilmu, tiba-tiba dia tak datang. Contoh yang mudah, orang yang tahu malam ni ada majlis ilmu, tiba-tiba dia tak datang. Tak ada sebab, dia kat rumah je, dia tak datang. Start daripada majlis ilmu itu bermula. Imam Syafi'i sebut, start daripada situlah malaikat mula melaknat dia. Sampai bila malaikat melaknat dia? Sampai berakhir majlis ilmu ini. Malam ni kita pendek-pendek je, kesian orang kena laknat ni. Maknanya gambaran bagi kita pula kena kesian pada dia. Ada orang yang hidup ni dia buat khianat pada diri sendiri. Kenapa buat khianat? Terperangkap dengan dunia. Dia rasa nikmat sangat dengan dunia ini.
Dalam keadaan macam ni, ramai kan, saya biasa sebut di antara contoh siapa lagi yang buat khianat pada diri sendiri. Orang yang dia mati dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran Karim. Ini memang zalim pada diri sendiri. Anda biasa ulang banyak kali dah di mana-mana pun. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan jadi panjang, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan mati dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran, confirm tak lepas masuk dalam kubur nanti. Tak lepas masuk dalam kubur, mereka tanya terus, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati dalam keadaan tak boleh baca Quran? Kenapa? Mereka tanya terus, kenapa kamu mati macam ni? Quran boleh baca? Tak boleh baca. WhatsApp boleh jawab. WhatsApp boleh, Quran je tak boleh. Mereka tak jawab kita, tak jawab. Tak percaya, cuba mati, tak percaya. Nak sebutnya gambaran bagaimana keadaan yang kita kena lalui. Alhamdulillah, Allah dia jadikan dalam hidup kita ni, nak suruh kita sedar. Allah jadikan tiap-tiap bulan ni ada peristiwa yang terjadi. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah SAW, kita tak akan ada jumpa dengan bulan yang disebut dengan masa orang menyambut Maulidin Rasul. Masuk dalam bulan yang disebut bulan Rejab, tak jumpa orang sambut majlis yang dinamakan dengan Isra' Mi'raj. Tak jumpa masuk dalam bulan Ramadan, tak jumpa zaman Rasulullah sambut majlis yang dinamakan dengan majlis perang Badar dan seumpamanya. Tapi bila kita ni semakin jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alim ulama mula ingatkan tiap-tiap bulan, masuk je bulan ni kamu ingatkan apa dia? Bila start daripada kita masuk dalam bulan Zulhijjah, ingatkan dengan peristiwa korban Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam bulan Muharram, ingatkan balik peristiwa yang berlaku, yang diingatkan untuk dijadikan satu contoh. Peristiwa yang dinamakan dengan Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun peristiwa hijrah ini berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dalam bulan yang dinamakan dengan Rabiul Awal, tetapi ulama-ulama tarikh bermula daripada peristiwa yang besar ini. Tujuan apa nak suruh ingat dengan peristiwa yang besar ini? Nak suruh kita ambil iktibar. Umur semakin dekat menghadap depan Allah. Pada masa yang sama juga dalam hidup kita ni, ambil iktibarlah peristiwa di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ajar pada kita hidup ni mesti berhijrah dan berhijrah. Hidup ni tak boleh hidup dalam keadaan statik. Tak boleh. Hidup orang mukmin ni, hidup kena belajar dengan hijrah. Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wajib bagi sahabat-sahabat melakukan hijrah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula baru Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar melalui para sahabat ini, kamu kena hijrah. Hijrah tak boleh berhenti. Cuma bila berakhir saja peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apabila sahabat-sahabat dah mula hijrah, semua dah berhijrah, lalu baru diingatkan balik, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wan niyyah. Tak ada lagi hijrah lepas pada dibuka kota Mekah. Kamu tak perlu lagi nak junjung periuk, tak perlu lagi kamu nak bawa beg-beg. Hijrah daripada satu kampung ke kampung, kamu tak perlu lagi. Yang perlu ada dalam hidup kamu, ambil iktibar daripada peristiwa hijrah yang berlaku pada sahabat-sahabat, dan kamu ambil pengajaran untuk menghijrahkan diri kamu untuk menuju kepada matlamat dalam hidup yang dinamakan dengan syurga Allah dalam kehidupan ini. Yang ni yang bermula daripada sinilah tajuk kita sebut hijrah menuju pada syurga. Dipanggil demikian. Kenapa sahabat-sahabat terpaksa hijrah juga? Padahal kalau nak kira sayang, tak adalah tempat yang paling disayangi dalam hidup ni. Di tempat yang kelahiran awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu mana nak hijrah ini sendiri, sahabat-sahabat dah, manusia ni terpecah pada beberapa kelompok dalam sejarah. Bila nak berlakunya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, manusia terbentuk beberapa kelompok. Tuan-tuan belajar, kita ambil iktibar sedikit daripada peristiwa yang berlaku. Ulama-ulama kata ada lebih kurang 3 kelompok manusia yang bila bawa Islam ini, kamu kena ingat, bila kamu dengan Islam, kamu akan diuji oleh Allah. Kita ni kerana kita Islam lah kena ujian. Kalau tidak kerana Islam, tak kena ujian-ujian yang seberat ini. Perhatilah dalam hidup kita, orang benci pada Islam ni, benci pada kita ni, kenapa? Kerana Islam je.
wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka tak benci pada kamu wahai Muhammad kecuali kamu ni beriman pada Allah yang perkasa dan juga terpuji. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu pikul Islam, kamu kena faham hidup kamu bersama dengan Islam. Kenapa kamu dengan Islam? Kerana kamu nak syurga Allah. Bila kamu nak syurga Allah, kamu memikul Islam dalam hidup kamu. Bila kamu pikul Islam, mula orang benci. Orang tak suka. Peristiwa yang berlaku di Rohingya misal contoh. Kenapa mereka sembelih umat Islam di Rohingya? Kerana Islam je. Kenapa yang berlakunya pembunuhan di bumi Syria? Kerana Islam saja. Yang berlaku di mana-mana tempat kerana kamu Islam. Bila kamu Islam, kamu akan diuji. Bila kena ujian, Rasulullah di antara manusia contoh. Rasulullah pernah buat khianat kepada penduduk Mekah? Tak ada dalam sejarah. Bahkan Rasulullah dapat gelaran yang disebut dengan Al-Amin di kalangan penduduk Mekah. Rasulullah pernah kacau nak dara orang ke waktu mana kat Mekah? Tak pernah dalam sejarah. Tapi dalam keadaan yang macam ni, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bawa Islam, mereka rancang terus. Rancang macam mana nak buat pada Muhammad ini. Nak buat macam mana? Kita dengar pengaruh Islam ni semakin berkembang. Lalu mereka mesyuarat di Darun Nadwah. Bincang sama-sama mereka. Kita nak buat macam mana pada Muhammad ini. Lalu masing-masing bangun bagi pandangan. Beginilah Muhammad ni, kita tangkap dia, kita kurung dia dalam rumah, kita jadikan dia sekatan dalam rumah. Ni pandangan yang pertama. Bangun pandangan yang kedua, tak, kita buang daerah Muhammad. Bangun orang yang ketiga, botak kepalanya, kemudian dalam keadaan panjang janggutnya, kemudian dalam keadaan pegang tongkatnya. Dia ni macam nampak dia ni warok sikit. Orang tanya, kamu ni datang daripada mana? Aku datang daripada Bani Sa'ad disebut. Kenapa kamu datang? Aku dengar orang sedang merancang nak buat sesuatu pada Muhammad dan aku ada pandangan tersendiri. Aku mewakili Bani Sa'ad ini. Bila sebut saja begitu, lalu orang ramai tanya, apa pandangan kamu? Aku dengar sejak tadi kamu bincang, kamu kata kena tangkap Muhammad. Kamu sebut kita buat daerah Muhammad. Semua pandangan tu bagus. Tapi aku ada pandangan yang lebih bagus lagi daripada pandangan kamu. Apa dia? Di mana aku cadangkan pada kamu, kita bunuh saja Muhammad. Bunuh saja Muhammad. Sebab bunuh tu terkejut, masing-masing celik mata. Kan Allah sebut, idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Kamu ingat balik perancangan orang kafir terhadap kamu wahai Muhammad. Liyuthbituk, liyaqtuluk, liyakhrujuk. Tiga benda ni. Bangun orang yang ni yang botak kepala, janggut panjang, kemudian pegang tongkat, nampak warok dia ni. Lalu dia kata kita bunuh je Muhammad ni. Siapa orang ni? Ni Azazil, iblis yang menyamar menjadi manusia. Menyamar. Kerja Islam ni berhadapan dengan masalah ni lah. Di mana orang yang menyamar menjadi manusia ni cadang untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan pula lepas pada ni tengok orang botak kepala, panjang pula janggut, kemudian bawa tongkat pula, kita kata ni Azazil juga ni. Jangan. Cuma nak sebut aja zaman dahulu begitu dah dalam sejarah. Bila dikata kita bunuh saja Muhammad ni, kita bunuh saja Muhammad, masing-masing celik mata. Nak buat macam ni. Nak bunuh Muhammad ni nak buat macam ni. Kita kalau nak bunuh Muhammad senang je. Kita panggil ketua-ketua pemuda kita, di mana kita ni ada macam-macam kumpulan ketua-ketua ni. Bila nak pancung Muhammad ni, pancung tengkuk dia serentak sekaligus. Bila serentak, keluarga dia tak boleh bunuh balas balik. Ni panjang cerita ni tuan-tuan. Tolong ingatkan balik pada keluarga masing-masing. Balik nanti cerita pada anak-anak kita. Ni dengar ni. Lebih baik cerita ni daripada Tom and Jerry tu kita sebut. Lebih baik kita cerita yang ni. Jauh lebih betul dalam sejarah Islam daripada sibuk tengok cerita Power Rangers dan sebagainya. Ajar pada keluarga kita. Ni cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bawa Islam, inilah keadaan. Termasuk kita. Bila kita bawa Islam, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, dia akan tergoncang kepada tiga benda. Ujian yang besar yang kita kena lalui. Yang pertama, ujian keyakinan terhadap Islam. Ni benda yang digoncangkan sampai peringkat bila kita nak pergi, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sampai peringkat perancangan mereka tu dah siap rapi dah, datang malaikat Jibril sebut pada Rasulullah, benarkanlah hijrah. Mulai daripada sekarang suruh hijrah. Sahabat-sahabat ni semua hijrah, dan kamu sendiri kena hijrah Rasulullah. Kenapa dia? Kerana orang dah mula rancang nak bunuh kamu. Nak bunuh kamu ni sendiri. Saat mana sahabat-sahabat mula hijrah? Ulama kata daripada sinilah terbentuk pada 3 kelompok manusia. 3 kelompok yang hijrah. Yang hijrah yang pertama, pergi tinggal kampung halaman, pergi sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, dia bagi tahu pada orang ramai, aku datang ni bukan kerana Muhammad pun, bukan Rasulullah, bukan kerana Islam pun. Habis itu kamu datang kerana apa dia? Dia sebut, aku datang ni kerana tunang aku datang. Dia sebut, tunang aku datang. Ni yang menyebabkan keluarnya hadis. Anak sebutnya, bila disebut tunang aku datang, terkejut sahabat. Allah. Habis itu kamu datang, kenapa? Tunang aku pesan, kalau tak datang aku tak kahwin dengan kau. Yang kamu kena datang juga lah. Kalau kamu nak suruh selamat, kalau kita nak kahwin, maka kamu kena ikut. Dia panggil hijrah Qais. Bila didengari begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut saja oleh sahabat, ya Rasulullah, ada yang datang ni bukan kerana kamu pun Rasulullah, bukan kerana Allah pun, tapi kerana datang ni kerana semata-mata tunang dia datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bingkah bangun. Rasulullah buat ucapan, innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Amalan-amalan ni semua berdasar pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan Allah akan balas pada dasar pada apa yang kamu niat itu. Kamu nak datang buat apa saja, kamu kena niat. Faman kanat hijratuhu lid-dunya wa man kanat hijratuhu limra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut terus, wa man kanat hijratuhu lid-dunya wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah sebut terus. Rasulullah kata, siapa yang berhijrah kerana Allah dan juga Rasul, dia dapat Allah dan juga Rasul. Mana-mana orang yang hijrah kerana yang disebut dengan kerana perempuan yang dia nak kahwin, ataupun kerana dunia yang diinginkan, hidup atas dunia ni kerana nak rebut dunia, maka dia akan dapat yang dihajat tadi, tapi dia tak dapat Allah dan juga Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sebut demikian. Ada orang yang datang ni, dia tidak datang kerana Allah, tapi dia datang kerana yang lain daripada Allah. Rugi je dalam hidup. Jadilah golongan sahabat-sahabat yang dia berhijrah. Yang pertama, hijrah kerana Allah dan juga Rasul. Yang ni yang pertama. Kemudian yang kedua, datang hijrah kerana yang disebut dengan perempuan yang dia nak kahwin tadi. Dalam hidup kita ni pun ada benda-benda demikian. Bila kita buat benda yang disuruh oleh Allah, buat, orang sebut, buat. Tapi kita buat tidak kerana Allah. Orang tanya, kenapa pergi masjid? Nak dengar ceramah. Kenapa nak dengar ceramah? Jamuan disediakan. Nak sebutnya, dia nak dengar ceramah ke nak makan jamuan? Kan yang ni yang terlari dalam hidup. Ada orang pergi, bukan orang tempat ni orang Australia ni. Kan marah orang tempat ni pun. Ada kadang-kadang kita kemah-kemah rumah. Bila kita kemah rumah, orang perempuan, bila kemah-kemah rumah, orang tanya kenapa kemah rumah ni? Tetamu nak datang dia sebut. Bila tetamu telefon, bagi tahu balik, tak sempat datang dah hari ni, saya datang minggu depan. Dia pun terduduk terus, menyesal aku kemah rumah tadi. Dia buat kerana Allah ke kerana siapa? Dalam hidup kita ni, buatlah amal ibadah dalam hidup ini kerana Allah. Ujian yang kedua saya sebut. Ujian yang pertama tadi, ujian keyakinan. Ujian yang kedua dalam hidup, ujian yang disebut dengan ujian ibadah dalam hidup ini sendiri. Dalam ibadah ni melalui ujian. Tak mudah kita nak melalui ujian dalam ibadah. Dalam hidup kita ni kena ujian ini. Ini nak sebutnya bagaimana di kalangan kita terjadi. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni yang hidup zaman Rasulullah, belum lagi nak meninggal dunia ni, belum lagi nak meninggal dunia, kita cerita tentang hidup di atas dunia ni. Ada dah orang yang tidak ikhlas. Ada dah orang yang bermuka-muka. Oh, tanya kenapa kamu berjuang ni? Saya berjuang untuk dapat jawatan. Bila dapat jawatan nak untuk apa dia? Projek banyak, projek tu banyak.
Yang menyebabkan hidup di atas dunia ni, dia rupa-rupanya ada benda lain yang dihajat dalam hidup ni. Kemudian yang dahsyat lagi, dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, di kalangan orang semua berhijrah, tiba-tiba ada satu kelompok yang tak hijrah. Yang ni yang diceritakan oleh para alim ulama, suruh kita renung sikit. Ada di kalangan orang yang orang lain semua berhijrah, tiba-tiba dia tidak berhijrah, duduk je dekat Mekah. Duduk dekat Mekah. Dia Islam ke? Dia Islam. Dia mengucap ke? Dia mengucap. Orang tanya dia, kenapa tak pergi ke Madinah? Dia tanya balik, kalau pergi Madinah, projek ada ke projek? Dia tanya balik, kalau pergi ke Madinah, nak makan apa? Ada lebih kurang 6 orang ke 7 orang. Dalam kitab dia cerita, senarai nama seorang-seorang. Yang tuan-tuan rajin sikit baca, tuan-tuan baca orang. Yang dahsyatnya, lebih kurang 6-7 orang ni, bila berlaku perang Badar, dia bukan sekadar dia tahu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia bagi sokongan melalui harta benda dia untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku perang Badar, dia bagi sokongan. Dia bukan bagi sokongan duit je, dia bukan bagi sokongan yang disebut dengan kenderaan dia saja. Bahkan 6 orang ni, dia turut hadir serta dalam perang Badar ini untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang kita kena belajar dalam hidup. Ada orang yang hidup ini, dia tak nak bersama dengan para alim ulama. Dia kata, ulama mana maksum pun. Dia sebut demikian. Ada orang yang di kalangan kita kan, dia berani, dia sebut macam-macam gaya lah. Dia caci maki kerja-kerja agama. Kalau dia sekadar dia caci maki, tahan lagi. Tapi dia turut serta untuk menentang Rasulullah. Dalam perang Badar itu, Rasulullah tahu mereka ni datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil seorang-seorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil sahabat-sahabat. Kamu pancung kepala orang ni, pastikan dia mati dalam perang ini. Kemudian panggil sahabat-sahabat, seorang-seorang, 6 orang ni mesti dibunuh dalam perang Badar ini sendiri. Dan berjaya akhirnya untuk dibunuh 6 orang tersebut. Bila berjaya saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai saja perang Badar tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh gali kubur. Gali kubur, asingkan jenazah mereka dengan jenazah orang-orang kafir tadi. Jangan letak sekali. Kubur ni asingkan, sebab dia orang Islam juga. Kemudian asing. Bila asing saja, sahabat ni gali kubur tersebut, sahabat-sahabat Rasulullah kata apa dia? Heret jenazah dia, humban ke dalam lubang tersebut. Lalu diheret seorang-seorang. Bila diheret seorang-seorang tu, campak seorang-seorang dalam lubang itu, Rasulullah pergi cekak pinggang. Di hadapan kubur ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil seorang-seorang. Ya fulan, ya fulan, ya fulan, halimmu ila dunyakum. Wahai fulan, kejarlah dunia. Inilah nilai dunia yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Kamu kejar apa dalam hidup ini? Yang ni bermula daripada sini kita tanya. Di sudut yang ketiga ujian dalam hidup ini, ujian akhlak. Orang kita ni hilang akhlak. Hilang akhlak dengan Rasul. Hilang akhlak dengan beragama. Bila Rasulullah cekak pinggang begitu, Rasulullah panggil seorang-seorang. Wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, kejarlah dunia. Inilah nilai dunia yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Setiap hari yang kamu kejar dan kamu kejar itu. Rasulullah, bila Rasulullah bercakap demikian, sahabat-sahabat datang cuik Rasulullah. Rasulullah, kamu berucap depan mayat-mayat ni, mereka dengar ke Rasulullah? Mereka dengar ke Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh, walaupun jasad dia dah tak dengar macam kita dengar sekarang, tetapi roh-roh mereka sedang mendengar apa yang aku ucapkan sebentar tadi. Maknanya dalam hidup kita ni para hadirin sekalian, kita jangan terpengaruh dengan mereka tadi. Dalam hidup ini, jadilah golongan yang pertama di awal-awal berhijrah kerana Allah dan juga Rasul. Jangan hidup kita ni bekerja, tiba-tiba kita jadi golongan kedua ataupun golongan ketiga. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hidup ini, bila kita jadi golongan yang kedua ataupun yang ketiga yang saya cerita sebentar tadi, bila kita masuk dalam kubur, mereka tanya terus, qalu fi ma kuntum, kenapa kamu mati dalam keadaan demikian? Lalu kita kena tanya, kita hidup atas dunia ni kita kejar apa?
Kena tanya daripada sini. Tuan-tuan turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Tuan-tuan sedang mengejar apa dalam hidup tuan-tuan? Tuan-tuan nak harta? Nak harta menjadi kejaran yang kita kejar sampai kadang-kadang tak tegur siapa dia beradik. Di kalangan kita berebut harta benda. Di kalangan kita ni sampai kita tak peduli mak ayah kita kerana sibuk dengan harta benda. Kita rasa nilai harta tu bernilai kepada kita bila kita masuk dalam kubur nanti. Rasa bernilai ke? Dalam hidup kita, kita rasa demikian. Sampai mak ayah sakit, biar adalah mak ayah sakit, tunggu mati je orang tua dulu. Ada orang kita demikian, tak sanggup nak keluarkan harta benda dia, nak membiayai harta benda dia untuk mak ayah dia. Dia kejar harta, tetapi dia kejar untuk diri dia. Dia tak kejar yang disebut dengan, dia kejar untuk diri dia yang akan hancur juga, rugi dalam hidup. Anda biasa sebutkan, kalau kita harta dia menjadi nilai di sisi Allah, kan harta kita miliki, mana kaya kita dengan Qarun. Qarun tu kan kaya, tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit matahari tenggelam 70 hasta, terbit matahari tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi ini. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun ni. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Kita sedang mengejar apa dalam hidup? Kejar harta ni. Orang tanya kumpul harta untuk apa? Kumpul harta yang terakhir ni kita dengarkan, kumpul harta untuk bekalan tua dia sebut. Kan ada kan simpanan untuk bekalan hari tua. Kita tanya sekarang tak tua lagi ke? Dah tua dah, baru tua dia sebut. Baru tua. Habis kalau kamu dah kumpul sampai waktu tua, kamu nak buat apa dengan harta benda tadi? Kumpul kita ni harta, kumpul sampai tua. Dah tua, orang pun ambil duit kita bawa pergi Amerika, tolong Amerika pula dunia. Nak sebutnya dalam dunia kita kan, dunia kita sekarang ambil duit-duit kita ni, nak sekumpul elok-elok dah pergi ke Amerika pula duit kita ni. Dalam hidup kita ni yang kita terkebir-kebir kita ni, nak gambarkan tentang kita hidup mengejar apa? Mengejar pangkat. Ada orang jawab, saya kejar pangkat Ustaz. Kejar pangkat, biar pangkat ni jadi naik. Saya ni kalau orang panggil Datuk Seri, orang panggil Tan Seri, orang panggil Tun, barulah saya bernilai dalam hidup. Allah nilai ke kita dengan pangkat, kedudukan itu. Yang ni yang kena ajar pada diri kita. Tanya, jangan sekali tanya, aku ni kerja apa dalam hidup? Nak mengejar apa sebenarnya dalam hidup? Kena tanya pada diri kita. Kalau pangkat menjadi nilai, mana besar pangkat kita dengan Fir'aun? Fir'aun kan besar pangkat dia. Besar tak besar pangkat Fir'aun sampai peringkat dia sebut ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Allah rakamkan kata-kata Fir'aun, aku ni Tuhan yang paling agung. Fir'aun sebut demikian. Bila dia mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku dia Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku dia Tuhan. Iblis pun sudah diri senang kita. Yang kita kejar apa dalam hidup kita? Kalau pangkat menjadi kejaran, yang ni yang kita kena tanya. Kemudian ditanya lagi, kejar apa? Yang orang kita sehari dua ni, orang Melayu kita ni mengejar kecantikan. Dia sebut demikian. Kejar biar cantik Ustaz. Lagi tua biar lagi putih. Lagi tua lagi putih muka. Dia ajar demikian. Yang sibuk dengan glowing ke apa dia panggil, ku putih dia. Nak suruh muka ni jadi putih ni, muka putih lengan hitam legam ni. Yang jenis demikian. Yang lelaki sibuk nak berbadan sadu. Badan sadu kan, orang lelaki sibuk nak badan sadu. Sadu ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil begitu. Ni sadu. Nak sebutnya yang sibuk dalam di kalangan kita, sampai tak pergi masjid, sampai tak semayang berjemaah, sibuk jaga badan ni. Malam-malam pergi gimnasia, betulkan badan, nak suruh berketul-ketul badan ni. Badan ni berketul untuk apa? Kita tanya. Badan ni nampak sasa ni, nampak kekar muka tangan. Untuk apa? Untuk pakai seluar dalam, naik atas pentas. Tu je kerja dia. Tak ada kerja lain, dia panggil demikian. Nak sebutnya gambaran bagaimana tak ada nilainya dalam hidup. Islam datang, Islam sebut, hidup ini kamu kena kejar. Kejar apa dia? Mengejar syurga.
Hidup ni kamu kena kejar syurga. Jangan kamu ingat syurga ni beri begitu saja pada kamu. Islam ajar hidup tolong kejar terhadap syurga. Kalau kamu tak kejar syurga, memang tak dapat dalam hidup kamu. Terlepas dalam hidup. Kenapa? Kerana syaitan sedang menarik-narik diri kamu. Dalam hidup kita ni menyebabkan kita tergelincir. Senang je tergelincir. Kat mana tergelincir? Saya tanya lagi, kat mana tergelincir Ustaz? Yang menyebabkan kita tak dapat syurga. Kenapa? Bagaimana yang menyebabkan kita tak dapat syurga? Pada 3 tempat yang menggelincirkan dalam hidup, sehingga kan kita tak dapat syurga Allah. Yang pertama, kita tak dapat syurga Allah ni, masuk dalam kubur tak dapat syurga Allah, tergelincir pada keyakinan terhadap Islam. Saya nak sebut tuan-tuan, pada tuan-tuan, terus terang di kalangan kita tak ramai orang yang yakin terhadap Islam. Ramai di kalangan kita tak yakin terhadap Islam. Orang kita tak yakin terhadap Islam. Bila tak yakin terhadap Islam, macam mana kamu nak minta syurga Allah? Macam mana kita nak dapat syurga Allah? Yang Allah sebut, waraditu lakumul Islam madinah. Aku redha Islam sebagai satu cara hidup dalam hidup ini. Kita tergelincir tak yakin. Tak yakin kat mana? Kata tak yakin lagi, Ustaz dah semayang ni. Kamu ingat aku masuk syurga ni dengan semayang juga? Masuk syurga dia dengan Islam. Dia tak masuk dengan semayang saja, dia masuk dengan Islam. Macam mana dengan Islam kita kata? Kamu tak ada keyakinan. Iman billah, keimanan pada Allah. Beriman pada Allah ni, antu'minu billahi wa rasulih, beriman pada Allah dan juga Rasul. Orang kita beriman dengan Allah? Tak beriman. Tak berkeyakinan pun pada Islam. Kat mana tak yakin? Kita tanya balik, kat mana Ustaz tak yakin? Orang kita tanya, kat mana tak yakin? Kita kata dalam bidang pendidikan. Orang kita mana yakin dengan pendidikan Islam? Kita tak yakin pun dengan pendidikan Islam. Kat mana orang kita tak yakin? Ni kes yang berlaku Mahat Tahfiz yang terbakar ni, misal contoh. Ramai mana orang kata kena tutup Mahat Tahfiz ni. Mesti pendawaian tak baik, mesti macam-macam mulut yang sebut. Mula-mula sebut keselamatan tak terjaga. Dalam hidup masyarakat kita sebut ni tak yakinnya dengan pendidikan Islam. Akhirnya berlaku kebakaran, meninggal dunia sampai 23 orang yang meninggal dunia ni. Orang kita caci maki pada ustaz-ustaz, kata berbagai-bagai cara, mulut-mulut yang tak terjaga. Orang kita sebut, kita kata kerana kebakaran ke nak suruh tutup? Dia kata ya, terbakar Mahat Tahfiz. Dulu pondok terbakar disuruh demikian. Ni terbakar pula. Berapa ramai lagi nak terbakar kerana tak jaga keselamatan. Kita kata kalau begitu, tu hospital tu terbakar tu macam mana tu hospital terbakar? Hospital yang terbakar tu kena tutup hospital dah. Hospital tu keselamatan terjamin. Start dari tahun 2000 sampai tahun 2017 yang kita berada, nak masuk tahun 2018 ni, ada 19 buah hospital yang terbakar. Hospital yang terbakar ni kena tutup habis kan? Pendawaian dia elok. Kemudian yang terakhir di Hospital Tun Aminah di Johor Bahru misal contoh. Kenapa yang tu tak tutup? Kalau begitu, lebuh raya, bas yang terbakar atas lebuh raya, kena tutup ke lebuh raya tersebut? Nak sebutnya bagaimana manusia tak yakin. Ramai mana di kalangan kita kan? Kita tanya, tak hantar anak menghafal Quran. Dia tanya balik, nak suruh anak saya mati terbakar Ustaz? Ada di kalangan kita kan? Ramai mana di kalangan kita ni? Kita tanya, tak hantar anak belajar sekolah agama? Dia kata tak ada masa depan Ustaz. Nak kerja apa? Dia sebut. Habis tu, saya lebih yakin sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Kita kan kadang-kadang mulut tak sebut tapi kita buat. Anak-anak kita hantar ke sekolah sekular. Sekolah sekular ni jelas-jelas tak tahu apa nak jawab dalam kubur nanti. Tuan-tuan, saya ni pernah dahulu belajar. Bukan saya tak tolak yang belajar-belajar tu tidak. Tapi kita mengajar satu ilmu yang tak perlu dia nak guna lepas pada dia habis belajar. Ramai mana di kalangan kita hantar anak-anak kita belajar di sekolah, habis masa dia tak guna pun bila dia habis nanti. Bila dia habis belajar tersebut, dia tak guna pun ilmu. Saya dulu pernah belajar sejarah para miswara, misal contoh. Bila saya habis belajar saja, saya tak guna pun para miswara dalam hidup saya sekarang. Saya guna Upin dengan Ipin sekarang. Nak sebutnya gambaran, dalam hidup kita tak ada pun para miswara. Habis tu yang kita belajar dahulu.
yang kita belajar dahulu. Kenapa kita habiskan masa belajar benda yang kita tak guna? Kenapa kita tak belajar Al-Quran dan hadis Rasulullah dalam hidup kita yang kita kena guna? Ramai mana di kalangan kita hari ini suami-suami yang tak boleh baca Fatihah. Isteri kena tegur suami, kena ajar suami. Suami yang tak boleh jadi imam dalam rumah tangga. Tak boleh jadi imam. Tak boleh, saya segan lah, saya tak reti nak baca. Kamulah jadi imam, buat pada isteri. So isteri jadi imam. Tak sebutnya gambaran sistem pendidikan yang hancur dalam hidup kita. Orang kita tak percaya pun dengan keyakinan dengan pendidikan agama Islam. Kita tak yakin pun yang ni yang kita tak bersedia ni nak masuk syurga ni, tak yakin pun dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam, orang kita ramai mana di kalangan kita dia tak yakin dengan ekonomi Islam. Bila pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buat loan ni cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik, mana yang untung? Dia tanya. Orang kita akan tanya soalan ni, mana yang untung? Padahal jelas-jelas Islam ni untung. Dia kata ustaz tak kira. Cuba ustaz kira betul-betul. Dia sebut demikian. Kalau kira betul-betul, rugi kita ustaz. Dia tak nampak di sebalik itu adanya ganjaran pahala yang Allah sediakan dalam amalan yang dikerjakan itu. Itu dalam ekonomi. Kita tolak ekonomi. Dalam sosial, kita tak terima sosial Islam dalam masyarakat kita. Mana kita di kalangan kita nak hidupkan dalam suasana masyarakat kita dengan masyarakat Islam? Sosial kita dalam undang-undang, kita tolak undang-undang Islam. Kita terima undang-undang sekular di kalangan kita. Tapi mana di kalangan kita dalam politik, orang kita sebut, mana ada politik Islam? Politik suku, agama suku lah disebut. Ramai mana orang kita sebut sampai hari ini. Bahkan setengah-setengah tempat dia sebut di masjid, jangan sebut politik disebut. Orang kita sebut demikian. Kita tanya habis tu kenapa? Kalau tak sebut politik di masjid, nak sebut di mana? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terlibat dengan politik? Rasulullah terlibat dengan politik Islam. Sehingga kan alim ulama ajar ada siasah syariah, ada politik Islam yang ada yang mesti belajar. Orang kita dia nampak politik suku, agama suku, satu benda yang asing dalam hidup. Sehingga kan orang yang terlibat politik tak terlibat dengan dosa pahala syurga neraka bagi mereka demikian. Maha suci Allah. Allah jadikan setiap amalan perbuatan kita ini semuanya ada dosa pahala dan syurga neraka. Yang jangan sebut dekat masjid ni, jangan sebut parti je. Parti orang ke, parti mana ke, jangan disebut. Jangan disebut dengan parti tadi. Tapi yang kita sebut politik Islam ni kena ajar. Kalau tidak, kamu akan dikuasai oleh orang bukan Islam bila kamu tidak memahami politik Islam itu sendiri. Yang ni yang kita kena faham di kalangan kita. Orang bukan Islam bebas, boleh sebut, dia boleh sebut kita nak buat festival biar dia pun tak apa, kerana tak terlibat pun dengan orang Islam. Oh, kamu tak terlibat dengan orang Islam. Bila RUU 355 kita sebut, kenapa kamu sibuk pula nak campur tangan dalam urusan orang Islam? Ini disebut politik Islam. Politik Islam ni mesti dipahami dan diyakini dalam kehidupan kita. Cakap banyak kan kena gam kita pula. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita tak yakinnya dengan Islam. Yang ni yang menyebabkan kita tak boleh masuk syurga Allah. Tak boleh. Kat mana tak boleh? Tak boleh mengucap. Tak boleh mengucap. Bila dekat nak meninggal dunia, tak boleh nak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak mudah marhanin sekali. Bila dekat nak meninggal dunia, syaitan datang menyamar menjadi arwah ayah kita. Dia menyamar ni, dia sebut, wahai anakku, jangan mati dalam Islam, matilah dalam Yahudi. Kemudian kita nak cuba sebut lagi, dia datang menyamar menjadi arwah ibu kita. Dia sebut, wahai anakku, jangan mati dalam Islam, matilah dalam Kristian. Ibu mati dalam Kristian dahulu sambil menunjukkan buah dada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, buah dada inilah yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Lalu kita dalam keadaan tak boleh nak sebut, tak boleh nak sebut. Yang jadi halangan di Taman Equine ke apa dia dipanggil, nak sebut di kawasan ni, syaitan Taman Equine ni dia tak sebut matilah dalam Yahudi, tak sebut. Syaitan di kawasan ni, di Puchong ni, dia tak sebut matilah dalam Kristian, dia tak sebut. Tapi dia akan sebut apa dia? Wahai anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Matilah kamu dalam Islam sekular.
matilah kamu dalam Islam yang disebut dengan nasionalis dan sebagainya. Bila sebut demikian, tak boleh mengucap. Yang ni, bila sampai peringkat demikian, bagaimana kita nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Matilah kita dengan Islam. Yang waktu mana kita nak menghadap depan Allah, mulut kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhala al-jannah. Siapa yang dia boleh sebut la ilaha illallah di akhir kehidupan dia, dijamin masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak masuk syurga, hijrah sekarang. Belum lagi kita menghadap depan Allah, kita dah bersedia dah untuk kita dalam keadaan yang keyakinan kita hanya dengan Islam. Jangan keyakinan berbelah bahagi terhadap Islam ini. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tak boleh masuk syurga? Yang menyebabkan tak layak untuk dimasukkan ke dalam syurga. Yang kedua, kerana kita tak jaga ibadah kita. Tak jaga ibadah, tuan-tuan. Bila kita silap dalam ibadah, bagaimana kita tak jaga? Kita sebut lagi. Macam mana tak jaga, Ustaz? Bila solat kita, semakin tua kita semakin tak khusyuk dalam solat kita. Tuan-tuan perhati betul-betul. Tuan-tuan solat ni, saya solat ni, dalam hidup ni, semakin kita solat, semakin lama solat, semakin khusyuk kah? Ataupun solat kita semakin lama, semakin hambar dan hambar dalam ibadah kita pada Allah? Berebut tak kita? Dengan usia kita semakin tua, berebut tak saf yang pertama? Ke kita masih lagi berebut berada dengan saf yang hujung di belakang dan jauh daripada saf yang pertama? Patutnya kita ni lagi berusia, lagi ke depan. Lagi berusia, lagi ke depan. Berebut sah yang pertama. Tempat sah yang pertama ni, tempat orang-orang yang berusia 60 tahun ke atas, yang Allah kurniakan pada mereka umur yang dipanjangkan oleh Allah. Tapi kenapa kita tak berebut? Kenapa kita tak berebut? Kerana kita tak rasa lazat. Nak sah yang pertama tak ada. Semayang kita ni tak jadi khusyuk. Kenapa semayang tak jadi khusyuk? Pelik kan? Patutnya lagi lama kita beribadah, lagilah khusyuk kita. Sebagaimana saya biasa buat contoh pelukis-pelukis. Lagi lama dia melukis, lagi cantik lukisan dia. Lagi lama seorang yang pengukir, lagi cantik ukiran yang diukir tadi. Demikianlah kita sepatutnya. Lagi lama kita solat. Sejak bila kita solat? Sejak daripada kita muda sampai kita berusia sekarang ini, kita solat. Kenapa solat kita tidak berkualiti? Jawabnya para hadirin sekalian, jawabnya kerana semakin kita berusia, semakin kita membesarkan dunia dalam dada. Dan kita mula mengecilkan akhirat. Sifat orang mukmin dalam hidup orang mukmin, lagi kita berusia, lagi besarkan akhirat, lagi kecilkan dunia. Lagi kena belajar tinggalkan dunia sedikit demi sedikit. Belajar untuk kita tak duduk, kita sentiasa dengar azan berkejaran untuk datang. Kita bila dengar orang baca Al-Quran, kita sibuk nak dengar bacaan Al-Quran. Dalam hidup kita ni, biar kita belajar, lagi tua, lagi tinggal dunia. Lagi kita berusia, lagi kita mula hilangkan sedikit demi sedikit nikmat dunia. Dan kita kena belajar untuk mula mencintai akhirat. Tak nak dengar lagu-lagu tak nak dah. Nak dengar apa dia? Zikir-zikir dan bacaan-bacaan ayat Quran. Ini keedah dia. Tapi kita tak. Lagi tua, lagi otai berbisa. Lagi kita tua, lagi kita kalut dengan lagu-lagu yang mengolekkan kenangan lama dalam hidup kita. Pelik kita. Patutnya lagi kita berusia, kita dah tak nak dengar dah yang lama-lama ni. Kita tak jadi demikian. Kita sesat dalam ibadah pada Allah, dan kita hanyut dalam kehidupan nikmat dunia, sehingga kan kita tertinggal untuk kita bersiap menghadap di hadapan Allah. Patutnya ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian yang berusia 60 tahun ke atas, kalian ni boleh menjadi contoh-contoh yang terbaik dalam masyarakat, dalam keluarga. Kita ni malam-malam bangun tahajud, duduk menangis teresak-esak di atas tikar sejadah. Kenapa kita masih lagi galik dengan dunia ini? Leka dengan dunia ini, seolah-olah kematian itu belum mendatangi kita. Lebih dahsyat lagi, yang ni yang disebut dengan bab solat yang kita tertinggal, cuai dalam solat. Apatah lagi bacaan Quran kita jarang kita nak baca. Patutnya lagi kita berusia, lagi baca Quran. Lagi kita berusia, lagi banyak Al-Quran yang kita baca.
kalian tahu kalian mula bersedia bila? Saat mana kalian bersedia untuk masuk syurga Allah? Bila kita sudah boleh membaca Al-Quran. 3 hari sekali kita khatam Quran. 3 hari sekali kita khatam Quran. Itu tanda kita memang bersedia untuk masuk dalam syurga Allah. Kalau kita boleh sampai tahap itu, doalah biar Allah jadikan peluang ini, di mana sehari 10 juzuk, sehari 10 juzuk, dan sehari 10 juzuk, 30 juzuk Al-Quran dibaca dalam masa 3 hari. Tanda kita sedang bersedia untuk dalam keadaan kita menghadap di hadapan Allah untuk memasukkan kita dalam syurga Allah. Kita nak kerja apa lagi? Dalam usia kita pada usia 60 tahun, kerja pun dah ada dah. Orang pun tak berapa nak senyum dah pada kita. Dunia pun dah mula melambai untuk meninggalkan kita. Kita pun dah tak sesuai lagi dah. Pakai pakaian pun tak sesuai lagi dengan pakaian-pakaian yang menunjukkan kita ni akan hidup panjang usia kita. Mengapa kita masih lagi leka dalam hidup kita dalam keadaan demikian? Menandakan apa dia? Menandakan kita sesat dalam beribadah pada Allah, yang menyebabkan kita tidak bersedia untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Harta ni dalam beribadah ni, tolong banyakkan infak ayah-ayah dan ibu-ibu. Kalian jangan simpan untuk orang, jangan. Saya sebut tadi kan, kita simpan. Orang tanya simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan tua. Dah tua orang bawa lagi duit kita. Kemudian dah tu, patutnya kita simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan ke syurga. Yang ni yang patut dalam harta. Dalam berharta ni, tolong belajar dan tolong semai dalam pemikiran kita, aku sedang menyimpan untuk ke syurga Allah. Macam mana? Sedekahlah. Belajar untuk sedekah. Jangan menjadi penyayang pada harta benda. Banyakkan duit kita ni, bagi cukup dapat je pencen, duit pencen kita. Misal contohnya, ambil duit pencen kita, bahagi terus. Lagipun makanan kita tak sama lagi dah dengan makanan dahulu. Pakaian kita tak sama lagi dengan pakaian waktu mana kita di zaman kedewasaan hidup kita. Kemudian pergaulan kita tak sama lagi dengan masa dalam kehidupan kita dahulu. Oleh yang demikian, untuk apa lagi sekarang kita? Untuk bersedia menuju ke syurga. Bersedia untuk menuju ke syurga macam mana? Banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Infak ni, ada harta benda kita, sedekah. Jangan kita jadi orang yang hidup sibuk dengan mengumpulkan untuk orang lain, menyayangi harta orang lebih daripada menyayangi harta dia. Rasulullah pernah tanya sahabat-sahabat, kalian pernah jumpa tak orang yang menyayangi harta orang lebih daripada dia menyayangi hartanya sendiri? Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang macam mana Rasulullah? Sayang harta orang lebih daripada sayang pada harta sendiri. Rasulullah kata, dia sibuk kumpulkan harta, biar banyak harta, kemudian dia mati. Kemudian harta tadi menjadi milik orang, manakala dia kena jawab terhadap harta yang dikumpulkan itu. Jangan tuan-tuan, jangan kita jadi terperangkap begitu. Orang kita kan ada mana kumpul duit, kumpul. Orang tanya kenapa? Nak buat rumah baru, nanti pencen nanti nak buat rumah baru. Dia pun buat, dah pencen nak buat rumah baru, besar je rumah dia. Kemudian nak masuk rumah baru, dah siap dah rumah baru, beli kereta baru, masuk. Nak suruh sedap ni, masuk rumah baru, tak puas hati lagi, kahwin isteri baru pula. Nak masuk rumah baru ni, masuk seminggu meninggal dunia dia. Meninggal dunia. Lepas seminggu je meninggal dunia, dah dapat pada isteri dia. Isteri dia pula dapat, tak lama lepas tu kahwin dengan suami baru. Suami baru pula bawa kereta baru dia. Raung je lalu kawasan kubur kita. Dia lalu tu, kita dalam kubur tengok macam cam je kereta ni. Macam kenal je kereta ni. Dia lalu saja tak apa, dia horn tu sakit hati. Kalau dia horn kat kubur kita kan, nganyam kita dalam kubur, aku jadi hantu kan? Aku jadi hantu. Nak sebutnya gambaran bagaimana hidup kita je terperangkap dengan keadaan ini. Macam mana kita nak masuk dalam syurga Allah? Dua. Yang ketiga, saya nak sebut juga pada tuan-tuan, kenapa tak boleh masuk syurga ni? Yang ketiga, kerana buruknya akhlak. Buruknya akhlak. Lagi kita berusia, lagi kita buruk akhlak. Buruk akhlak ni tak boleh masuk syurga, tuan-tuan. La yadkhulul jannah man qatimur rahim. Rasulullah sebut, tak masuk syurga siapa yang mati dalam keadaan putuskan silaturahim. Tak tegur siapa, tak masuk syurga. Kenapa kita putuskan silaturahim? Kerana mulut kita tak terjaga. Para hadis kan perhatilah,
Ramai mana di kalangan kita lagi berusia, lagi tak jaga muda. Lagi kita ni berusia, lagi kita tak pandai nak jaga muda. Kasar bahasa, sumpah seranah, maki hamun. Anak menantu ni tak nak dekat dengan kita. Orang jadi tak suka dengan perangai kita. Pelik orang. Dah terbaring dah, tapi mulut boleh tahan. Nak sebutnya gambaran bagaimana tak jaganya akhlak. Akhlak tolong jaga. Yang tua-tua ni, lagi kita berusia, lagi tak jaga akhlak. Pakaian kita selekeh saja, tak lagi kemas. Mentang-mentang kita rasa tak ada siapa lagi nak mandang kita. Kadang-kadang garu punggung tu sampai nampak ni punggung. Ni nak sebutnya bila dah berusia. Di kalangan kita, yang mana orang kita tak jaga akhlak. Bagaimana pakaian dia, bau badan dia, kemudian tak jaga yang disebut tutur bicara dia, gigi dia tak jaga. Yang ni yang menyebabkan rosaknya pribadi dalam hidup. Orang kita tak jaga kagak demikian. Islam suruh jaga akhlak. Yang tua tolong jaga akhlak di sudut kata-kata, bahasa-bahasa. Jangan lagi banyak bercakap tentang dunia. Jangan lagi banyak bercakap tentang dunia. Mulut kita ni bercakap, kita cakap zikir, diam kita diam fikir. Bila kita bercakap, cakap kita ingat pada Allah dia. Yang mana dalam hidup kita ni jangan banyak membuang masa borak benda-benda yang tak apa-apa. Tanya siapa juara Maharaja Lawak, tak ada kerja dia. Tak payah dah. Bukan kita dah sibuk tanya kenapa Liverpool kalah 5-0 baru. Sibuk tanya benda ni. Tak ada manfaat langsung. Dalam hidup kita dah tu. Bila kita dah berusia, banyakkan cerita tentang akhirat. Cerita tentang akhirat pada kita. Mulut kita disebut Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu War-Ruh. Mulut disebut Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Mulut kita ni sentiasa selawat. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha. Mulut kita ni tak berhenti-berhenti dalam kita menyebut dan menyebut tentang akhirat Allah. Yang muda, tolong jaga tulisan kalian. Kalau kalian nak masuk syurga, tolong jaga tulisan. Tulisan jangan sembarangan dalam WhatsApp. Jangan sembarangan tulisan kita memaki hamun caci maki pada para alim ulama dalam Facebook dan Instagram dan sebagainya. Jangan jadi orang-orang yang lacur dalam tulisan mereka, yang hodoh dalam tulisan-tulisan itu. Kerana tulisan-tulisan itu kalau tidak terpadam, naya kita. Dosa itu mengekali walaupun kita sudah berada di barzakh sana, di saat mana kita menghadap depan Allah. Lalu di saat ini kalau ditanya pada saya, macam mana kita nak masuk syurga Ustaz? Hijrah yang macam mana boleh menuju ke syurga Allah? Saya sebut pada kalian, jaga yang pertama tadi, jaga 3 perkara ini. Yang kedua, dalam hidup kita ni, dalam hidup kita tambah yang ni. Tambah apa dia? Yang pertama, tambah ilmu. Duduk majlis ilmu, jangan malas duduk majlis ilmu. Datang sepanjang masa. Masuk tahun baru ni, jangan lagi kita diterbiar dan kita tak tahu guru kita ni siapa. Tuan-tuan kena belajar, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila tuan-tuan masuk dalam kubur nanti, mereka akan tanya tuan-tuan. Tuan-tuan belajar dengan siapa? Tafsir Quran. Belajar dengan siapa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan siapa kita belajar sirah? Kita kena belajar. Jangan kita tak belajar, jangan. Biar kita boleh jawab. Saya belajar dengan ustaz ni, saya belajar dengan orang ni belajar dengan ni, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar, tuan-tuan. Jangan malas menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni sampai kita mati. Dalam hidup kita, kalau kita nak masuk dalam syurga Allah, jangan malas. Jangan halang majlis ilmu, jangan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kuasa, tuan-tuan jangan jadi penguasa-penguasa yang menahan orang daripada mendengar majlis ilmu. Jangan kita jadi orang yang khianat. Jangan suka menulis surat layang, jangan. Di kalangan kita tak puas hati, mana-mana yang kita tak puas hati dengan seorang tersebut, jangan sampai peringkat kita nak melaga-lagakan orang pula. Jangan jadi bahan-bahan yang demikian. Tetapi jadilah orang yang hidup dalam keadaan menambah dan menambah ilmu sepanjang masa. Pada diri kita, jangan simpan duit-duit masjid ni. Duit masjid ni tiap-tiap malam gunakan untuk panggil ustaz tersebut. Panggil ustaz mana-mana, belajar. Jangan kita simpan buat FD duit masjid, jangan.
Jangan kita sibuk nak mengumpul biar banyak. Jangan jadi demikian. Saya nak pesan betul-betul pada AJK Masjid. Jangan sampai peringkat kita ni dalam keadaan sibuk nak tulis berapa jumlah. Bila berakhir tahun bagi habis duit tersebut. Kemudian kita cari yang lain pula. Dalam hidup kita jangan kita kalut nak simpan untuk apa lagi masjid? Gunakan untuk pengetahuan masyarakat ini sendiri. Ini bukan masjid tempat ni juga, ni masjid di Thailand pula sebut. Nak sebutnya ramai di kalangan kita salah guna dalam penyalahgunaan di kalangan harta benda awam ini sehingga kan kita tak manfaat benda-benda yang sepatutnya di kalangan kita. Yang kedua, tolong ada semangat, tolong tambahkan semangat dalam hidup kita untuk mengubah. Nak menjadi orang yang baik, nak masuk dalam syurga, biar ada semangat kena ada. Timbulkan semangat, himmatul rijal. Dalam kitab disebut, kalau kamu nak masuk syurga, kamu kena ada semangat. Aku mesti masuk syurga. Bagi tahu pada isteri kita, pastikan keluarga kita ke syurga Allah. Jangan sampai peringkat kita mati masuk neraka, jangan. Nak suruh semangat ni, malam-malam sebegini, pegang tangan isteri kita, duduk jauh-jauh daripada anak-anak, pergi tepi-tepi longkang biar romantik sikit. Tanya satu soalan pada mamah kita, yang cuba tengok muka abang ni. Abang ni kalau abang meninggal dunia lah, gamak-gamak besok abang dalam syurga tak? Tanya dia soalan tu, biar orang rumah mandang atas bawah. Susah juga bang. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7.30 bang. Nak masuk syurga macam mana? Saya sejak kahwin dengan abang, saya tak pernah sekali pun khatam Quran depan abang. Semenjak saya kahwin dengan abang, saya tak pernah tengok abang bangun sujud nangis esak-esak di atas tikar sejadah. Orang rumah kita ni dia boleh harap dah kita. Bila kita tiada nanti terbaring je jenazah kita tu, di mana jauh-jauh je. Tak lepas orang tu. Amalan apa yang kita buat dalam hidup kita? Bina semangat sekarang. Islam ni dia perlu kekuatan. Dia perlu apa dia? Saling sok. Dalam keadaan kita memberi kekuatan di kalangan kita. Semangat, aku mesti masuk dalam syurga Allah. Bagi tahu pada anak-anak kita, keluarga kita, mesti kita bertemu dalam syurga nanti. Kekuatan itu mesti ada dalam jiwa kita. Pegang tangan anak-anak, bagi tahu pada anak-anak, kamu jangan jadi pemuda-pemuda syabu, jangan. Kamu jangan jadi anak-anak yang tak sekolah sebegitu, jangan. Kamu mesti menjadi anak-anak yang sentiasa mengingati pada Allah dalam hidup ini. Bagi kekuatan, semangat di kalangan kita. Bagi tahu pada isteri kita, tolong saya sedang membawa keluarga ini ke syurga Allah. Isteri sentiasa sebut pada suami, bang ingat ya, abang tolong bawa keluarga ini. Saya kahwin dengan abang bang. Saya tak pilih orang lain. Walaupun orang lain sadu macam mana pun, abang juga pilihan saya. Nak sebutnya isteri ini bagi tahu pada suami, janganlah sampai kita tak boleh masuk dalam syurga Allah. Biar kita berbicara telus daripada hati kita. Bagi semangat, kekuatan di kalangan kita. Yang ketiga, mesti ada saling sokong menyokong di antara satu sama lain. Ini ulama-ulama sebut, kalau nak masuk syurga, tak ada dalam sejarah orang masuk syurga seorang-seorang, tak ada. Tuan-tuan baca dah hadis Rasulullah, tak ada seorang pun jalan seorang-seorang masuk syurga, tak ada. Semua masuk syurga dalam keadaan ba'dukum awliya'u ba'd, saling menguat di antara satu sama lain. Orang Islam mesti saling kuat menguat, mesti saling untuk tolong menampung tanpa menampung di kalangan kita. Macam mana? Tanya terus kawan kita, kenapa tak nampak di masjid subuh pagi tadi, kenapa, ada apa masalah? Ada masalah ke? Tak, saya terlewat je, terjaga. Lain kali tidur awal sikit, kita bangun solat subuh, kita ingatkan kawan kita waktu, terima kasih lah ingatkan saya. Saling menguat di antara satu sama lain. Jangan kita saling mempelekeh, jangan kita saling merendah, jangan. Tak nampak subuh pagi tadi, muka munafik dah tu. Kita sebut demikian. Kita yang mula kita nak sebut demikian. Jangan. Kita pastikan diri kita ni saling kuat menguat untuk memasuki dalam syurga Allah. Bila kita saling kuat, saya nak doakan kamu. Bila kita dah lama kita AJK Masjid bagi tahu, jom kita pergi pada hujung minggu ni, kita semua AJK, semua ahli qaryah kawasan ini ke kubur. Kita pergi baca Quran dan mari kita doakan mereka yang telah meninggal dunia.
untuk kita sama-sama membawa kebaikan pada mereka di kalangan ahli qaryah kita yang telah meninggal dunia. Ni saling terampung menampung, saling menguat. Kena tolong tuan-tuan, jangan tolong orang yang hidup je, tolong orang dalam kubur sana, tolong orang dalam kubur. Sebab tu Allah jadikan barzakh. Kenapa Allah jadikan barzakh? Kenapa Allah tak jadikan akhirat terus? Patutnya mati pergi ke akhirat terus lah. Kenapa Allah jadikan barzakh? Nak suruh orang yang hidup ini, tolonglah orang yang telah meninggal dunia itu. Tolong dengan apa dia? Dengan doa-doa kita, dengan ziarah-ziarah kita, dengan dalam hidup kita. Bila kita tolong, di saat inilah ba'dukum awliya'u ba'd, saling kuat menguat di kalangan kita. Jalan ke syurga menjadi luas untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada malam yang baik ini. Sejam lebih hanya bercakap ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati dan diberkati di sisi Allah, dan Allah jadikan kebaikan-kebaikan yang terusan dalam hidup kita, dalam sepanjang umur-umur yang berbaki dalam hidup kita ini, untuk mendekatkan lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk kesekian kalinya menjemput saya ke masjid tuan-tuan. Saya rasa masjid tuan-tuan ni kira-kiranya bertuah jugalah, bertuah hanya kerana boleh juga selit-selit jadual saya ni masuk. Padahal biasa saya di masjid ni payah nak sekali je begitu. Kerana masjid di Malaysia kita ni banyak sangat. Oleh kerana demikian, tapi masjid ni saya rasa saya datang dah 3 kali ke 4 kali dah di masjid tuan-tuan ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang terusan dalam hidup kita, dan kita mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang terbaik dalam hidup. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba